Di bahagian kedua tazkirah yang ke-9 ni, setelah membaca di bahagian pertama tadi, saya mengisahkan tentang hadis ke-19 dari Matan Arba'in. Jadi saya telah memberitahu yang saya akan mengkongsikan cerita tentang Abdullah ibn Abbas ni. Dan Abdullah ibn Abbas ni ketika menerima hadis dari Rasulullah SAW itu, umur beliau hanya dalam 10 tahun. Dan saya amat tertarik kepada perkara ini. Kerana umur 10 tahun tu bagi kita adalah umur yang masih muda lah. Mungkin terlalu muda lagi. Tetapi Rasulullah SAW take good care of Abdullah bin Ibn Abbas ni. So, Rasulullah SAW memberi satu wasiat yang penting kepada seorang kanak-kanak. Dan Rasulullah SAW dia melihat potensi Abdullah ibn Abbas. Jadi saya ada dua sebab sebenarnya yang mengapa saya ambil masa sedikit untuk mengkaji Abdullah ibn Abbas ni. Ialah pertamanya kerana semasa menerima hadis tersebut, umurnya hanya 10 tahun. Jadinya umur yang sedemikian itu amat muda. Jadi dia dari situ banyak saya rasa iktibar untuk saya mengenai sikap Rasulullah pada seorang kanak-kanak. I mean, he didn't take Abdullah bin Abbas sebagai kanak-kanak dan main-main begitu saja. Tetapi dia sebenarnya melihat potensi kepada Abdullah ibn Abbas, dan Rasulullah selepas itu memberikan satu wasiat dan amanat yang penting kepada Abdullah ibn Abbas. Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasa patut kita contohi dalam kita berinteraksi dengan anak, dengan cucu kita. Ini ada di waktu-waktu yang tentu kita boleh bermain dengan cucu kita dan sebagainya semasa mereka membesar. Tapi di waktu yang sama kita patut juga memberikan masa untuk membincangkan perkara yang serius dengan anak-anak dan cucu kita. So we cannot underestimate their intelligence. We cannot underestimate their capability. They are able to see things, they are able to evaluate what we say, and they are even useful. This thing become useful for later part of their life. Jadi as they grow, as our children grow, our cucu grow, we need to communicate with them in a serious way, imparting with them. Of course, the way we impart can be according to their intellectual level. Tapi yang dilihat dari hadis Rasulullah SAW ni, Rasulullah lihat kepada Abdullah bin Abbas ni sebagai seorang kanak-kanak yang dapat menerima satu benda yang to me is intellectually demanding juga. Kerana hadis ni memang hadis yang rumit, dan even ulama-ulama dalam tulisan pun kata kadang dia orang agak pening membaca dan cuba memahami hadis ni. Tapi oleh kerana ianya penting untuk dipahami, jadi mereka mengambil masa untuk memahami hadis ni. Ini dicatat di dalam syarah Matan Arba'in. Semasa Ibnu Abbas dilahirkan lagi, masa dia bayi lagi, ibu kepada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, membawa beliau kepada Rasulullah SAW. Sebelum dia menyusul lagi, membawa beliau kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mentahnik Abdullah bin Abbas. Jadi kira the relationship, hubungan di antara Abdullah bin Abbas dengan Rasulullah bermula dari dia bayi lagi. Dan sebagai Rasulullah, dia dapat melihat potensi Abdullah ibn Abbas ni. Dan ada juga dikisahkan narrated, ini artikel ni saya baca dalam tulisan bahasa Inggeris, jadi saya baca
I don't want to translate it. It was narrated that Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu said, the Messenger of Allah embraced me and said, "O Allah, teach him wisdom and the correct interpretation of the book." Ini Ibnu Majah 166. Hadis yang ke-166 Ibnu Majah. Itu bahagian pertama ini. Kisah Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah SAW ni adalah relationship antara seorang yang Rasulullah masa itu bila ada di Mekah, umurnya ada 53 dan Rasulullah berada di masa di Madinah. Bila tiba di Madinah, umur Rasulullah 53. Kemudian beliau tinggal di Madinah 10 tahun. Dan semasa umur Abdullah ibn Mas'ud ni dalam 10 tahun, umur Rasulullah dalam 60 tahun. So it's a big gap, antara seorang yang sudah 60 tahun dengan seorang budak yang hanya 10 tahun. Jadi di situ apa kita patut ambil iktibar ni, bahawa kita patut develop a good relationship. Ni bukan sekadar relationship nak bawa cucu tu berjalan atau bawa anak kita berjalan pergi sana sini, tapi ada masa-masa yang tertentu is a serious imparting of useful knowledge that is going to be utilized by the anak cucu kita ni di masa depan. Bapa ingat masa when anak-anak semua dulu, most of you stay in boarding school, almost everyone duduk di hostel. So I used to go during the weekend to visit each and every one of you, and I used to even give tuition to you to teach you maths, physics, I took time to go because your boarding school quite away from Kuala Lumpur, kat Kuala Selangor lah, kat Kajang lah, ada yang kat Gombak dan sebagainya. So I sacrificed my weekend to go and orang kata impart my knowledge on the study of maths ke, science subjects ke, dan sebagainya. Tapi I realized now what I was focusing more was on this ilmu-ilmu dunia. Little that I spend my time when I went to visit all of you tentang ilmu akhirat ni. Yang tu macam bapa Arab masa tu sekolah will take care lah. Sekolah ada program-program ceramah lah, baca Quran lah sebagainya, but that was a wrong attitude and a wrong effort on my part. I should have also include the orang kata imparting the knowledge of tentang hubungan kita dengan Allah, dan betapa pentingnya ilmu akhirat ni, kerana akhirnya kita akan hidup selama-lamanya di akhirat, bukan di dunia. And I didn't do that part. So here I solemnly apologize. I take this opportunity to tell all of you, after reading hadith by Abdullah ibn Abbas ni, that I need to apologize to all of you that I did not do my part in imparting, because in a way saya rasa bapa ada lah juga sedikit ilmu masa dulu, kerana masa belajar di UK muda-muda, dan bapa duk attend lah juga usrah kan, duk baca tafsir bersama kawan-kawan tentang hadis-hadis. So I should have but I didn't do that. I apologize, but I believe it is never too late. It is never too late. So alhamdulillah, Allah bagi PKP kali ini oleh kerana coronavirus ni a lot of time to stay in the house to reflect. So I'm sharing with you. I'm sharing with you, and I hope
you will take this in the positive light. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang Abdullah ibnu Abbas, perawi hadis Rasulullah ni. Abdullah bin Abbas memang banyak dia meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah, lebih 1666 hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Banyak sekali. Jadi nama Abbas itu strike me. Bila dengar nama Ibnu Abbas, Abbas tu strike me because sekitar tahun 2000 hingga 2003 dan tahun 2011 hingga 2014 saya banyak pergi ke Iraq, ke Baghdad. Jadi di Baghdad sana bapa dah pergi ke, boleh kata, ke seluruh Iraq ni. Baghdad tu mungkin 50 kali dah pergi kan. Dan setiap kali pergi dulu bapa tinggal lama. Sampai kadang 10 hari, 2 minggu. Dan di samping itu bapa ambil juga kesempatan pergi ke Basrah, pergi ke Karbala, pergi ke Babylon, pergi ke Misan, pergi ke Tikrit, dan hingga ke Mosul. Mosul tu di utara Iraq, bordering dengan berhampiran dengan Turki. Dan Basrah ni di selatan. Dia ada pangkalan port di situ. Dia berdekatan dengan Iran. So semasa melawat Karbala, Karbala ni tempat holy place of penganut Syiah ni. Dan di situ ada dua makam penganut Syiah, makam Imam Abbas dan makam Imam Hussein. Dan secara kebetulan ada syarikat Malaysia di Melaka, Dian Kreatif. Dia dapat kontrak untuk supply composite material untuk buat ceiling makam Abbas ni. Sebelum tu ceiling di makam Abbas dia macam open air. Dia cuma dinding keliling tu, tapi tak ditutup. Makam dia tu tak ditutup, dia open air. So syarikat Melaka ni dapat kontrak to supply composite material untuk tutup the open ni, roof dia tu yang terbuka tu untuk ditutup. Dan dia orang Syiah ni dia buat decorative ceiling ni, very colourful decorative ceiling. Jadi syarikat Dian Kreatif Melaka ni, oleh kerana bapa secara kebetulan pergi ke Baghdad, dia minta bapa from time to time pergi melihat. So I've been to makam Imam Abbas ni mungkin banyak kali lah, 5 to 10 times. Dan I've seen the practice of penganut Syiah di sana. Jadi nama Abbas tu bila pergi ke Iraq tu strike me kan. So dan bila saya baca hadis ke-19 ni, yang perawinya adalah Abdullah ibnu Abbas, jadi perkataan nama Ibnu Abbas tu juga strike me. Jadi macam bapa nak ambil tahu adakah Abdullah ibn Abbas ni anything related, ada link dengan Imam Abbas yang di Karbala tu. Ini setelah mengkaji, rupanya mereka adalah dua individu yang berbeza ni. Ini Abdullah ibn Abbas dan Imam Abbas yang di Karbala, two different person. So itu yang sebab I was curious to study. Tapi dia ada pertalian keluarga ni. Dan Abdullah bin Abbas ni dengan Rasulullah pun ada pertalian keluarga. Dia anak kepada Abbas bin Abdul Muttalib ni, yang juga cousin kepada Rasulullah, ataupun uncle kepada Rasulullah. Abbas bin Abdul Muttalib adalah uncle kepada Rasulullah. Jadi Abdullah bin Abbas anak kepada tu. Jadi Rasulullah adalah fraternal cousin tu Abdullah bin Abbas. Dan ibu kepada Abdullah bin Abbas juga related to isteri Rasulullah yang terakhir, iaitu Maimunah.
nama isteri Rasulullah yang terakhir adalah Maimunah. Jadi ibu kepada Abdullah bin Abbas adalah juga related to Maimunah. Jadi mereka mempunyai hubungan keluarga yang rapat. Jadi itulah sebabnya, dua sebab kenapa saya mengambil masa untuk mengkaji tentang Abdullah ibn Abbas. Dan di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengambil beberapa kisah di dalam hidup Abdullah ibn Abbas ni untuk mengkaji cara attitude beliau radhiyallahu anhu kepada ilmu, attitude dia kepada ilmu, because Abdullah bin Abbas ni make a lot of sacrifices, dia berkorban untuk mencari ilmu, dan doa Rasulullah SAW untuk memberikan Abdullah bin Abbas ni wisdom, dan sebagai seorang yang menjadi pakar kepada Al-Quran itu akhirnya terjadi, dan beliau menjadi seorang pakar tafsir Al-Quran yang terulung. Jadi saya akan mungkin take a few stories from Abdullah bin Abbas ini untuk kita kongsi bersama ni. Dan I hope ini akan menjadi satu model kepada anak-anak dan cucu supaya kita take a great effort in search of knowledge, terutama tentang ilmu akhirat. Kerana alhamdulillah semua anak-anak bapa rasanya dalam ilmu dunia, you have acquired ilmu dunia, kan, dan you are also in the process mungkin to be more skillful, more proficient. Tapi bapa mohon sangat-sangatlah jangan lupa ilmu akhirat ni, kerana hidup kita di akhirat tu adalah hidup yang selama-lamanya. Berapa lama? Selama-lamanya. Macam Ustaz Samsuri kata, till infinity. Jadi kalau kita hanya prepare untuk dunia, maka apabila kita sampai masanya kita bertemu Allah, we will be ill prepared. Kita tak nak macam tu. So whatever time we have, allocate time untuk membeli kitab, untuk membeli buku dan sebagainya. And I have shown you, mungkin satu, of course, study of Al-Quran. Number 2, study of this Matan Arba'in. You combine the two, so you can have a good start to study about Islam, to improve yourself about the practice of Islam. The 40 Matan Arba'in tu cover all the most of the ilmu tu. Dia macam the foundation, the foundation rock of the big building. Then from there you can you can learn about rukun Islam, rukun iman, starting from niat, rukun Islam, rukun iman, ihsan, dan macam mana takwa, semua yang kita perlukan untuk menjadi seorang hamba Allah yang baik itu ada di dalam Matan Arba'in. Dan dengan itu kita boleh macam ni, macam bapa buat kata hadis 19 ni. And then first baca hadis tu kan tentang wasiat Rasulullah, then I want to know more about Abdullah ibn Abbas. Then I go to ni sekarang ni dengan internet ke, atau we can go to kedai buku, kita carilah the right reference so that we can know more about the subject we want to pursue. Jadi sekarang bapa nak kisahkan beberapa kisah Abdullah bin Abbas ni yang menunjukkan sikap dia ni, yang all out in search of knowledge. So during the early part of his life, sampai umur dia 13 tahun, he was under the guidance of Rasulullah SAW. So Rasulullah tengok dia, develop dia, well, sometimes orang kata bergurau dengan dia, but at the same time doing the serious part, teaching Abdullah ibn Abbas. Dan Abdullah ibn Abbas sentiasa mengikuti Rasulullah. Dia jadi macam private helper Rasulullah. Bila Rasulullah tidur di rumah
Maimunah, which is isteri yang terakhir tu. So oleh kerana Abdullah Abbas ada persaudaraan dengan Maimunah, so dia pergi membantu Rasulullah. Bila Rasulullah nak semayang, dia akan quickly pergi ambil air semayang dan sebagainya. Dan di situ Rasulullah mengajar Abdullah bin Abbas. Jadi sekarang saya akan menceritakan beberapa episod Abdullah bin Abbas ni, just as an example to show how serious beliau di dalam mencari dan menuntut ilmu.